Okey, masih lagi bersama dengan saya Fazli dan juga Sofia di Malaysia hari ini. Okey, kita nak lihatlah apa yang dipaparkan di halaman-halaman utama akhbar-akhbar tempatan, dan kalau kita lihat akhbar Berita Harian pada hari ini bercakap tentang UMNO yang mempertahankan Perdana Menteri kita yang mana membidas kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru inilah secara terbuka membidas kepimpinan PM kita Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dilihat tidak memandang semua isu membelenggu negara ketika ini termasuk inflasi, kekurangan tenaga kerja dan kemerosotan nilai ringgit sebagai sesuatu yang penting. Tapi apa yang diperkatakan dekat sini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob katanya dipertahankan daripada pihak UMNO, malah pihak UMNO sendiri mencabarnya menarik sokongan terhadap Perdana Menteri dan juga menyeraikan kegagalannya ketika mengetuai kerajaan mulai tahun 2020 sehingga tahun 2021. Itu yang terkandung di BH pada hari ini. Dan saya bergerak terus ke Harian Metro. Hari demi hari kita melihat jenayah domestik ni semakin lama semakin berleluasa. Tapi ini rancang tuntut pampasan insurans plot bunuh suami sendiri. Kalau pastinya anda dah lihat di media sosial, dikatakan demi pampasan insurans bernilai jutaan ringgit, seorang wanita tergamak berancang plot pembunuhan suaminya dengan mengupah pembunuh upahan untuk melakonkan aksi rompakan terakhir dengan kematian mangsa. Namun pada ketika ini, wanita itu bersama 4 pelakon ini kini ditahan untuk siasatan lanjutnya. Kalau anda ingin tahulah, pelakon-pelakon ini dibayar RM10,000 diarah untuk menyamar sebagai perompak untuk melakonkan aksi rompakan sebelum membunuh suaminya. Ya, anda boleh bayangkannya, ini antara yang berlaku di negara kita, dan kami harapkan agar dengan pendedahan cerita seperti ini, kita sebagai hidup berjiranlah kalau kita mendengar sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang mencurigakan, cepat-cepatlah kita menghubungi pihak berkuasa. Jangan kita ingat kita ni buat macam lakonan dan sebagainya, kita tidak tertangkap, malahan dalam berita itu tertangkap jua akhirnya. Okey, baik, di Utusan Malaysia kalau dilihat di sini di buka hadapannya, saya suka untuk saya kongsikan tentang perkara ini, iaitu berkenaan dengan rumah. Ramai juga di antara kita sekarang ini yang sedang mencari rumah. Lambakan 37,000 rumah siap di pasaran tidak terjual. Selangor, negeri yang tertinggi. Rumah banyak tetapi harga mahal. Banyak kali kita dah pun merukai tentang perkara ini, kenapa sekarang ini rumah mahal dan sebagainya. Tetapi apa yang menjadi pilihan penerbit adalah di muka surat 8 berkaitan dengan rogol anak kandung, penjara 426 tahun dan juga 240 sebatan. Ini kata orang kalau dah baca berita ni padan dengan muka engkau, ya. Okey, seorang penyelia syarikat pelaburan dijatuhi hukuman penjara 426 tahun dan 240 sebatan oleh Mahkamah Session Air Keroh di Melaka kerana didapati bersalah merogol, melakukan seks luar tabii dan amang seksual terhadap 2 anak kandungnya sejak 7 tahun lagi. Tapi apa yang saya dah baca sikitlah tentang perkara ini sebenarnya, ianya berlarutan disebabkan anak kandungnya, 2 orang anak kandungnya itu kata orang tu mengasihani hubungan antara ayah dan juga ibu. Sebab itulah anaknya itu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib lah. Jadi perkara macam ni sedihlah untuk kita kongsikan sebenarnya. Kalau dah benda tu salah, sayang ke apa, yelah kita fahamlah Narudi sebagai seorang anak kan tak mahu ayah dan juga mak bergaduh dan sebagainya, kena simpan perasaan tu. Tapi kita harus lihat daripada sudut psikologi pula bagaimana anaknya itu. Saya tidak boleh, saya kena lihat perkara ini daripada sudut seorang ibu lah. Kita sebagai ibu, saya sejujurnya kena cakaplah, ini adalah tanggungjawab kita sebagai ibu untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak kita. Jadi apa sekalipun dan keadaan, walaupun suami sendiri, keluarga sendiri, anak-anak kita, maruah mereka perlu dijaga. Jadi ada banyak ya pusat kebajikan, pihak berkuasa yang ada untuk memberikan pertolongan jika berlakunya jenayah domestik seperti ini. Ini bukan satu perkara yang baru, dan kami harap agar lebih ramai keluarga di luar sana lebih cakna dan berani untuk menyuarakan isu seperti ini. Dan di NST disebutkan oleh penerbit di sini untuk kita highlightkan di hadapan, peg unnecessary, experts have shot down suggestions for currency controls to arrest the decline of the ringgit and describing the current situation as a temporary market fluctuation. Pegging the ringgit will cause investors to flee. Instead, government should let the free market self-correct itself while empowering local production and lowering import dependency. Jadi apa yang dikatakan di sini adalah kita cuba merancakkan semula perjalanan bisnes ataupun perniagaan dalam negara dan bukan melihat daripada luar ataupun import sahaja, kerana kita mampu untuk memperbetulkan haluan ekonomi kita sendiri. Ya, betul. Okey, kepada anda semua yang nakkan berita penuh apa yang kami katakan tadi, boleh dapatkan akhbar-akhbar tempatan BH di Straits Times, Metro dan juga Utusan.